على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberi kepada kita taufik dan nikmat yang tidak putus-putus. Kita berada pada tahun baru 2023. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang mendapat kebaikan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Taala inginkan padanya kebaikan, Allah Taala beri kepadanya kefahaman, kefakihan dalam agama. Maka orang yang mencari jalan untuk memahamkan tentang agama Allah daripada segenap ilmu-ilmu agama, orang itu sebenarnya Allah Ta'ala nakkan kepadanya kebaikan. Khairan ay khairan kathira, kebaikan yang besar dan kebaikan yang banyak. Maka Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang masih dan berada dalam nikmat ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala teruskan dan istiqamahkan kita sehingga ke akhir hayat kita. Daripada kitab Syarah Syekh Al-Hudhudi di atas matan Sanusiyah ini, kita berhenti pada muka yang ke-10. Famimma situ dah. Famimma yajibu li maulana. Betul dah? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود. Daripada apa yang wajib, apa ni makna sifat lah, daripada sifat-sifat, ma ni kena kepada sifat. Yajibu li maulana, yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, 20. Daripada sifat-sifat tersebut ada 20 sifat. 20 sifatan. Sifatan tu jadi tamyiz. 20 tu jadi apa? 20 i'rab apa? I'rab apa ni? Fa'il? Lagi? Mana orang bahasa ni? Mana? Apa dia? Naik fa'il? Apa dia? Fa'il? Jawab dah kawan, awak jawab dah. Apa dia? Cuba. Mubtada muakhar. Mimma tu khabar muqaddam. Jangan tertukar buat yajibu. Nampak dah tu, buat kata fa'il tu diingat jadi fa'il pada yajibu. Fa mimma yajibu, fa'il pada yajibu tu dhamir mustatir, taqdiruhu huwa, kembali kepada ma. Min. Jadi mula ibarat ini dengan haraf jar. Maka 20 tu jadi apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. 20 sifatan.
Kenapa jadi kita tertukar? Pertamanya kita tak tentukan dulu ni jumlah fi'liyah ke ismiyah. Tak tentukan dulu jumlah ismiyah ke fi'liyah ataupun syibih jumlah. Kalau tentukan tu tak masalah, maka kita tahu mana mubtada' mana khabar. Antara yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifatan, 20 sifat. Kalau kita takdim takhirkan dia, kita tarkikkan semula, al-20 sifatan mimma, bermula 20 sifat itu ialah daripada sifat-sifat minas sifatil wajibati li maulana jalla wa azza. Jadi makna sali, maknanya sah, ya. Wahiyal wujud, iaitu sifat wujud. Okey. Di sini yang menjadi kekeliruan apabila kita menafsirkan dan kita tidak faham ma'anil huruf. Tengok kata syarih, min bima'na ba'd, min bima'na ba'd. Min itu dengan makna ba'd. Fahiya min itu litab'id, menunjukkan sebahagian. Ai takdir kalam min ba'di ma yajibu, daripada sebahagian yang wajib bagi Allah. Kalau kita faham makna min itu litab'id, kita tidak tafsirkan dengan makna umum sangat, maka kita faham bahawa 20 itu bukan 20 sahaja sifat wajib bagi Allah. Jadi isu 20, kenapa 20, kenapa 13, kenapa tidak 99, walhal nama Allah ada 99, ini timbul bagi orang yang tidak faham dalalatul al-huruf, dalalah makna huruf tu, ataupun dia memang baca terjemahan bahasa Arab saja, terjemahan bahasa Melayu, maka dipersoalkan. Asy'ariyah membilang 20 sifat, padahal sifat Allah Ta'ala banyak, katanya. Bukan 20 sahaja, 99 nama Allah, di mana kita nak letak lagi? Padahal kita tak kata sifat Tuhan tu 20 sahaja, min, daripada sifat-sifat yang wajib. Baik. Jadi sifat-sifat yang nak dibincangkan 20 ini ialah sifat-sifat yang wajib, yang menunjukkan oleh dalil yang qat'i, yang jelas kepada bersifatnya Allah dengan sifat tersebut. Yang sifat-sifat lain kita dapati sebenarnya masuk dan terkandung di bawah 20 sifat ini juga. Terkandung di bawah 20 sifat ini juga. Maka 20 ni kita anggap sebagai ummahatus sifat, asas, ibu kepada sifat-sifat lain. Sifat-sifat lain, Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kat mana duduk dalam sifat 20? Duduk dalam sifat kudrat Tuhan. Allah Ta'ala dengan kudratnya memberi rezeki. Al-Muhyi, menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Mani', yang menghalang. Ad-Dar, yang memberi manfaat. Al-Mu'ti, semua itu daripada ta'alluq sifat kudrat. Jadi dengan kudrat tu, dalam itu ada dah makna-makna bagi nama-nama dan sifat Allah Ta'ala lain. Okay. Min bima'na ba'din fahiya litab'id, ay min ba'di ma yajibu, lianna sifati maulana jalla wa azza al-wajibata lahu la tanhasiru. La tanhasiru tu jadi khabar kepada lianna sifati maulana jalla wa azza al-wajibata. Wajibata tu sifat kepada sifati. Sifati tu, sifati. Sifati masuk dengan kasrah, sebab dia jamak muannas salim. Al-wajibata, sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib baginya, la tanhasiru, tidak tertentu. Tak boleh kita nak tentukan had. Tidak ada
hak dia. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mampu dibayang pada akalan kita. Sifat kesempurnaannya tak ada hak dan tak mampu kita nak hadkan. Selagi mana akal kita mampu menghadkan sifat kesempurnaan, makna sempurna Tuhan tu ada limit dia. Ada limit dia. Ada shillingnya, ada penghujung. Ini bukan Tuhan. Allah selagi mana tahayyarul uqul, bila akal itu tak mampu nak mencapai hakikat Tuhan tu siapa. Jadi dengan keagungan Allah layaklah dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang la tanhasiru, tidak ada kesudahan, tidak ada hadnya. La tanhasiru, tidak terhad fi hadhil 20, tidak terhad pada 20 ini. Sifat-sifat Tuhan sebenarnya tak terhad. Kenapa? Id kamalatuhu la nihayata laha, kerana kesempurnaan Tuhan tidak ada kesudahan. Sebagaimana Tuhan ni tak ada kesudahan, kesempurnaannya tak ada kesudahan. Tak ada penghujung, tak ada limit. Wala yukallifnallahu. Sini dia tulis walam yukallifnallahu illa bima'rifati. Betul tak tu? Ke saya langkah. Sekejap Idh kamalatuhu la nihayata laha walam yukallifnallahu illa bima'rifati ma nasaba lana alaihi dalilan. Gugur tak? Jatuh. Jatuh, ambil perhatian ada sikit. Jadi kat mana hilang tu? Walam yukallifna Allahu illa bima'rifati. Tinggal bima'rifati. Lepas illa itu ada bima'rifati. Lepas illa ada bima'rifati. Hak cetakan ni, cetakan hak dicetak oleh cetakan tu lah untuk daurah tu. Habis dah. Pak Azam ni habis dah cetakan tu. Bisa nak ada lebih kan? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala katanya lam yukallifnallahu, tidak mentaklif akan kita oleh Allah illa kecuali bima'rifati, dengan mengetahui ma nasaba lana alaihi, apa yang Allah Ta'ala tegakkan di atasnya bagi kita. Tuhan tegakkan bagi kita atasnya dalilan, dalil. Kecuali apa yang Tuhan datangkan. Nasabah ni tegakkan, datangkan, boleh lah. Kecuali apa yang Tuhan datangkan dalil baginya, atasnya, maka hak tu yang kita dituntut untuk makrifah dan mengetahui. Yang lain kita tidak dituntut. Jadi Tuhan tidak menuntut akan kita kecuali mengetahui mana sabah, apa yang Allah Ta'ala tegakkan, dirikan bagi kita di atasnya dalilan, dalil. Apa yang Tuhan datangkan dan tegakkan dalil itu? Wahiya hadhil 20, iaitu 20 sifat ni lah. 20 sifat ni. Ini yang datang dalam Quran dan hadis, Allah Ta'ala sebut. Kemudian wa tafaddala alaina, dan telah menganugerahkan Tuhan ke atas kita. Tuhan mengkurnia, menganugerah dan mengkurniakan ke atas kita. Apa dia? Tuhan tak wajibkan kita. Tuhan tafaddal alaina, mengkurniakan ke atas kita dengan biisqatit taklifi, dengan menggugurkan tuntutan taklif, bima lam yansib lana alaihi dalila, dengan apa yang Tuhan tidak tegakkan, datangkan bagi kita di atasnya, atas ma satu dalil. Apa yang Tuhan tak datangkan dalil, tak sebut, tak datangkan dan tegakkan dalilnya, tak wajib kita tahu.
Jadi itu satu kemurahan Allah Ta'ala, tafaddula minhu, satu kurniaan Tuhan. Kalau Tuhan wajibkan kita sepanjang umur kita, hendaklah kita memuji Tuhan dengan segala sifat yang ada, kesempurnaan yang mampu difikir akal. Tak boleh buat kerja kita. Kerja. Tak. Kalau kita ditaklifkan memuji Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan yang mampu dipikir oleh akal, maka tak boleh buat kerja kita. Ada semua. Allah Maha Indah, Maha Baik, Maha Cantik, Maha pergi, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha ni. Tak boleh nak habis bahasa kita. Tak boleh nak habiskan hidup kita kecuali akan mati dengan memuji Allah Ta'ala je. Tapi Allah Ta'ala tidak mewajibkan kecuali apa yang Tuhan datangkan dalil. Lam yansib lana alaihi dalila. Yang Tuhan tidak menegak dan mendatang ke atas bagi kita di atasnya dalil. Tuhan tak dalil, tak wajiblah kita tahu. Jadi ulama-ulama cari dan lihat kepada nas Al-Quran dan hadis, maka 20 ini ialah apa yang dikira sebagai apa yang wajib untuk kita ketahui. Hak lain itu masuk di dalam 20 ini. Baik. Jadi faham sini. Bila kata apa sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah segala sifat kesempurnaan, bukan 20 saja. Atas jalan umum wajib Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. 20 itu sifat yang wajib kerana datang dalil secara khusus menyebutnya. Jadi kena beza dua tu. Jangan kata sifat Tuhan 20 saja. Selain 20 bukan sifat Tuhan. Tak. Bukan. Segala sifat kesempurnaan tu ialah milik Tuhan. Cuma 20 ini kerana datang dalil khusus yang menyebutnya dan didatangkan dalil berkaitannya. Habis. Ai al-wujud. Iaitu apa dia? Wujud. Lan yansib lana dalilan ai al-wujud. Benda tu. Lepas tu dia tulis apa? Wa qawluhu wal 'ishruna. Lam yansib lana alaihi dalilan. Lepas tu tiba-tiba ai al-wujud. Gitu. Nuskah lain ada tak? Ada ai wujud. Ada tak tu? Tak ada. Tak ada tak? Situ pun tak ada. Ai al-wujud tu, situ tu dia macam capu. Selesai dah perbahasan berkaitan dengan mimma yajibu tu. Selesai dah tu. Tiba-tiba mari ai al-wujud. Awak cetakkan ni memang sama je kan ni. Tak ada ai al-wujud tak ada. Jadi tak ada Sebab bukan nak bicara sifat wujud ke ni. Sifat wujud tu selepas dibincang 20 sifat. Jadi kat mana tu? Bima lam yansib lana alaihi dalilan. Situ putih situ. Ai al-wujud tu tak ada tu. Kalau dalam cetakan yang lama, kitab lama ni pun ada juga. Siapa pakai hak Syarqawi ada. Hak Syarqawi. Hak tepi dia pun tulis juga ai al-wujud. Jadi dia berhenti dekat lam yansib lana alaihi dalila. Selesai. Jadi buang ai al-wujud tu tidak ada. Wa qawluhu sama balik. Wa qawluhu wa qawluhu dan kata musannif 20 sifatan wa hiya ni pun lain juga ni. Wal 20 sifatan hiya al-wujudu. Situ. Wa qawluhu 20 sifatan wa hiya al-wujudu ila akhir ma dzukira. Ni guna ni.
Tak tulis kat mana tu? Wa qawluhu al-ishrun ke ishrun saja? Ada alif lam tak? Ada. Alif lam. Wal al-ishruna. Wal ishruna. Okey. Jadi dia gini. Qauluhu, sebab ada qauluhu tu. Qauluhu 20 sifatan. Kalam musannif 20 sifatan. Tutup balik kurungan. Qauluhu 20 sifatan. Tutup kurungan situ. Lepas tu wal 20 sifatan hiyal wujud. Api ada baki situ? Tak ada? Ada. La'alla sawab begitu. Qauluhu 20 sifatan. Qauluhu buka kurungan. 20 sifatan tutup kurungan. Okey. Wal 20 sifatan, dan 20 sifat itu hiya al-wujudu ila akhiri ma dzakara, sehingga akhir apa yang musannif sebut. Itu. Sebab ada qauluhu, kalau tak ada qauluhu boleh kita terus wal 20 sifatan hiya al-wujud. Kalau qauluhu 20 sifatan. Ambil balik kalam musannif pada matan. Okey. Kata musannif 20 sifat. 20 sifat itu ialah wujud ila akhiri ma dzakara, sehingga akhir apa yang disebut oleh Imam Sanusi nanti. Selesai situ. Okey, masuk kepada sifat pertama, al-wujud. Wal wujudu sifatun thubutiyatun la tusafu bil wujudi wala bil adami li'annaha min jumlatil ahwali 'indal qaili biha wa hiya al halu al wajibu lidzati ma damati dzatu ghaira mu'allalati. Tak tu. Tanda baris. Tanda yang kitab Durrah ni, utamanya kitab-kitab yang tidaklah tebal seumpama ni lah. Kitab-kitab ni taklah tebal mana, jadi boleh fokus pada baris lebih sikit lah. Barisnya, i'rabnya, nahwu dia. Ambil peluang. Yang kita belajar dekat universiti dalam kelas kita tu, kita cuba aplikasikan sini. Ini jadi apa? Ini i'rab apa? Okay. Kata musannif wal wujud. Wujud itu ialah apa dia takrif wujud. Sekarang ni pengarang rahimahullah nak mentakrifkan sifat wujud. Sifatun thubutiyah. Pertama, wujud ni sifat. Yang kedua, dia di jenis sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah sifat yang sabit. Sabit dengan maksud apa? Sifat yang bukan ada wujudnya sehingga dapat kita dapati pada ngepaca indera. Subut ni makna ada yang bukan dapat dilihat dan dicapai paca indera. Ada yang bentuk faham dan reti. Okay. Tak ada whiteboard ada Boleh ada whiteboard? Ada. Dah cari dah cari. Boleh pasang tu tak? LCD ke? Boleh baca. Ada kuliah lain ada tak? Pernah tak? Ustaz Afif pernah mengajar sini Ada orang pasang? Tak ada. Tak ada. Oh. Lek masjid universiti. Masjid biasa ada baca LCD. Tu nampak ada tu. Tak apalah, minggu depan kurangnya saya boleh tulis. Senang sikit. Bila dia tulis tu nampak sikit untuk awak tulis, untuk Anton tulis. Okey. Tengok ni.
Sini keluar satu istilah, sifat subutiyah. Apa makna subutiyah? Subutiyah ini ialah status kewujudan yang tak sampai tahap ada sungguh. Subutiyah ni status wujudnya tidak sampai tahap yang ada sungguh. Maka sesuatu itu dipanggil subut. Kalau semata-mata subut lah, subut sebenarnya umum lagi. Kalau kita tengok dari segi pengklasifikasian dia, subut ni lagi umum. Sesuatu yang ada sungguh dan dapat dilihat, subut pun kita panggil, wujud pun kita panggil. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi hanya kita faham, dia tidak ada pada alam wujud secara jelas, tetapi kita faham dan reti, kita panggil sifat subuti saja. Ya, sifat subutiyah. Jadi setiap yang wujud itu pasti sabit, tapi bukan yang semua yang subut itu mesti wujud. Jadi alaqahnya ialah umum, khusus, umum khusus, mutlak. Ni kita kena perlu lukis ni. Hak mengaji dah mantik, yang mengaji dah akidah sebelum ni jelas sikit. Ni mungkin sahabat-sahabat kita daripada fakulti lain. Umum khusus mutlak, makna subut tu umum. Wujud itu dalam subut, maknanya benda yang memang ada pasti. Kita panggil dengan benda itu wujud dan benda itu sabit. Macam ni meja ni benda ada kan. Meja ni ada, masjid ni ada. Itu panggil yang wujud lagi sabit. Ada benda yang sabit saja tapi tak wujud. Sabit tu makna dia ada dan kita faham. Nampak? Dia ada dan kita faham. Kalau dalam bahasa belah kita ni, bahasa tanah Melayu kita ni, kalau Tok Guru Pertama ni dia kata yang sungguh lagi ada. Dia bezakan. Ulama-ulama Melayu kita dia meneliti bahasa Arab dan dia memasangkan dengan istilah yang sesuai dengan bahasa Melayu. Jadi mereka bezakan. Benda subut ni dipanggil sungguh. Benda yang wujud ni dipanggil ada. Jadi contoh kipas tu, kipas besar ni, kipas helikopter ni yang ada dekat atas ni. Kipas ada ke tak? Ada. Sungguh tak? Sungguhlah kipas tu. Tak. Sekarang ni bila saya tanya, berpusing kipas tu, berpusing kipas tu ada tak? Berpusing kipas tu ada ke tak? Ada tak? Berpusing kipas itu ada ke tidak? Tak ada. Jawapannya dah. Tak ada. Berpusing tu tak ada. Tapi sungguh tak? Berpusing kipas sungguh ke tak? Sungguh. Nampak beza tu. Berpusing kipas tu sungguh ke tak sungguh? Kalau tak sungguh menawak tak sungguh tipu Dia pusing tak tu? Dia pusing tak? Pusing tak? Sungguh tak? Sungguh. Ada tak pusing tu? Tak ada. Jadi ada ni dia khusus merujuk pada benda yang mana betul-betul wujudnya itu tidak dapat ada pada kharij. Sebab apa? Sebab yang ada tu kipas dan bilah kipas saja. Kipas dan bilah kipas itu yang ada. Maka yang bergerak itu dia tak ada. Dia hanya sungguh, tetapi dia tidak ada. Ada. Terima kasih. Kena ejah ni. Okey.
Pertamanya tentang pembahagian al-asya'. Okey. Boleh. Okey, pembahagian perkara di sisi ulama ahli kalam. Indal mutakallimin. Kalau indal falasifah dibagi lain pula. Okey. Di sisi ahli kalam, ambil snap lagi share dalam link bawah. Okey. Jadi dua benda yang kita fokus hari ni pada masalah istilah. Subut tu benda yang faham dan kita reti, tapi pada realiti dan luaran ni dia bukan benda yang ada sungguh sehingga dapat kita dapat rasa ke, dapat sentuh ke, tak ada. Macam saya contohkan tadi, gerak bagi kipas. Gerak kipas tu dia tak ada, tapi dia yang sungguh. Jadi benda yang sungguh ini kita panggil subut, benda yang sabit. Sabitun fi dhihni. Sabit dalam fikiran kita. Macam pen ni. Pen ini pen yang ada pen kan? Pen ini ada. Tiba-tiba saya lepas dia. Saya buang ni, lepas gitulah kira. Saya lepaskan dia, makna pen itu jatuh. Pen itu jatuh. Jadi pada kalimah atau ayat saya dua benda. Kita faham dua benda. Kita faham pen satu, kita faham jatuh. Betul tak? Pen itu jatuh. Jadi pada ayat pen itu jatuh ada dua perkara yang kita kena faham. Satu pen, yang kedua jatuh. Antara dua ni mana yang ada? Pen. Jatuh ada tak? Jatuh tak ada. Jatuh tak ada. Tapi sungguh tak jatuh? Sungguh. Nampak? Sungguh. Boleh faham tak ni? Orang lelaki faham tak ni? Orang lelaki saya tak risau kan, orang puang saya risau. Faham tak ni? Takut balik pergi jalan termenung kat hostel. Balik. Tengok buat apa ni? Pukul 1 ke 2 pagi jalan-jalan seorang. Hidup fikir, kat mana jatuh? Pusing mana cari lagi tak? Jangan buat gitu kalau tak faham tanya terus. Tak faham tanya terus. Baik. Faham Jadi wujud ini dia kata sifatun subutiyatun, sifat yang jenis subuti. Kata saya tulis 4 pula. Di sisi ahli kalam, ulama membahagikan syai' itu ada 4 perkara. Pertamanya benda maujud, benda yang ada sungguh, sehingga dapat kita lihat dan dapat dicapai oleh panca indera. Yang bawah sekali ma'dum. Ma'dum memang tak ada langsung. Tak ada wujud langsung lah. Tak ada wujud langsung. Fil kharij pun tak ada. Lepas tu pada fi nafsil amri pun tak ada. Okey. Seterusnya, dia bukan maknanya apa nama ni, ma'dum tu tak boleh dikhayalkan, bukan. Nampak? Dia benda yang tidak ada wujud pada realiti, tak ada. Ada hakikat, tak ada. Kemudiannya, satu dinamakan amrun i'tibari. Amrun i'tibari macam tadilah, yang hanya kita faham pada akal kita. Berpusing, jatuh. Itu qaul mu'tamad 3. Maujud, ma'dum, amrun i'tibari 3. Sebahagian ulama menambah yang keempat, yang dipanggil sebagai hal. Hal ni duduknya di antara maujud dan ma'dum.
Ini benda ni. Ini pun awak cari ni, awak jangan rasa pening sangat. Takut pening ni, takut jalan seorang ni balik tengah hujan pun payung nak bawa. Pergi musim duk tawah kanting. Tawah tu jangan. Ini pengklasifikasian, pengkategorian je. Jadi ahli kalam kita, dia mengklasifikasikan segala benda yang ada ni kepada 4 klasifikasi ataupun 3 atau qaul mu'tamad. Jadi kalau kita tak payah pening lah ni bukan benda akidah ni. Ni benda yang perbincangan kalamiah. Tapi kita nak faham sebab kita guna istilahnya kan. Jadi kita nak faham lah. Sesat ke? Tak ada sesatnya. Awak mengkategorikan sesuatu. Awak kategorikan katok. Lagi benda. Katok lagi. Amfibia mana? Benda ke payah cari katok. Awak mengkategorikan harimau. Lagi singa. Lagi kita kata benda ni jenis-jenis karnivor. Kita kategorikan sebagai binatang karnivor. Pengkategorian saja. Jadi tak ada isulah makna belajar ni sesat. Kita nak mengkategorikan sesuatu. Sekarang ni nak melihat kepada alam. Nak melihat kepada alam, nak mengenal alam. Bila kita kenal alam, maka kita kenal Allah Ta'ala tidak sama dengan alam. Nampak? Okey. Jadi ini ulama ahli kalam dikategorikan perkara tu tak lari daripada 3 ni lah atau qaul mu'tamad, iaitu maujud, ma'dum, amru i'tibari. Sebahagian ulama di sisi ahli sunnah seperti Imam Al-Haramain, guru Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abu Bakr Al-Baqillani, mereka menambah satu sifat yang keempat, hal dia. Sifat hal. Jamak dia ahwal. Yang mana hal ni dia duduk tengah-tengah. Nak kata ada pun tak sampai macam ada sungguh. Nak kata tak ada pun tak ada sampai macam tak ada sungguh. Dia duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Nampak? Namanya hal. Ini pandangan sebahagian ulama. Jadi hak mu'tamadnya tidak ada hal lah. La hala wa annal hala muhal. Hal ni tak ada dan hal ni benda hak mustahil. Dia ada 3 je, maujud, ma'dum dan amru i'tibari. Tapi khilaf ni masih khilaf yang muktabar lah. Macam sebahagian ulama, antaranya Imam As-Sanusi kita dalam surah ini, dia berjalan atas mengiktibarkan ahwal dan membilang sifat tu 20. Sebab itu nanti akan dibilang juga sifat ma'nawiyah. Akan dibilangkan juga sifat ma'nawiyah. Okey. Jelas? Okey. Jadi wujud ini sifatun thubutiyatun, sifat yang sabit. Faham situ, dia bukan sifat yang jenis ada. Baik, saya tanya semula. Bila kita kata pen ini ada, pen ini ada, apa yang tercerakin daripada ayat tersebut? Apa yang tergambar dalam fikiran? 2 perkara. Pertama, pen. Yang kedua, sifat ada. Betul tak? Pen ini ada. Maka kita mensifatkan pen dengan ada. Jadi kena faham apa makna pen, apa makna ada. Kena faham apa makna pen, apa makna ada. Penting ni. Ini kalau golongan-golongan sufutaiyah, sofis ni, memang orang yang tak mahir ni memang kena tipu dia orang aja. Saya bawa duit, mana duit? Adalah duit. Duit tu ada. Duit pun tak ada. Ada. Dia kata apa yang tak ada, awak kata ada. Saya kata ada. Saya kata ada. Jadi banyak benda yang kadang kalau kita tak faham dah asas dalam pemikiran ni, kita senang ditipu oleh golongan-golongan yang akliyah seperti mereka itu. Sebab itu penting ni, dia bukan benda payah pun. Benda nak faham di segi istilah je. Okey. Sekarang ni bila kita kata pen ini ada, maka ada 2 perkara yang dalam pemikiran kita. Apa makna pen, apa makna ada. Pen ni makna zat ni lah, zat yang dengannya menulis. Lepas tu sifat ada. Okey. Ada tu ada tak? Ada tu ada tak? Kan 2 benda dia kan? Pen dengan ada. Kan? Pen tu memang ada lah sebab dia zat yang berjirim. Okey, ada tu ada tak? Takut lagi. Kenapa takut lagi tu?
Sebab kita tak boleh nak pecahkan istilah tu, kita tak faham betul-betul tu. Kalau kata tak ada kan, pen ada. Saya bukan tanya pen, saya tanya ada. Faham? Ayat kita tadi, pen ini ada, pen dengan ada. Mafhum bagi pen, mafhum bagi ada. Okey. Hakikat pen ada tak? Hakikat bagi ada tak? Tak ada. Jadi ada itu tiada. Bunyi macam tanakut tak tanakut? Ada itu tiada. Ada itu tiada. Mana dia tidak ada sesuatu yang hakikat luarannya wujud. Dah yang ada zat yang bersifat dengan ada. Sebab itu kalau kita cari pen ini ada, kita jumpa je, jumpa pennya, tak jumpa ada. Ada mana ada? Tak ada. Kecuali dia tulis jenama ADA. Itulah lain lah tu. Itu perkataan dia. Faham ya? Jadi ada itu ialah sifat yang mana bila sesuatu zat itu ada, wujud, dapat kita rasa, dapat lihat dan seumpamanya, maka dia bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan ada. Jadi Allah itu ada itu tiada. Allah itu wajib ada itu tiada. Betul lah tu. Tapi orang mula-mula dengar, tak bisa dengar, terpelik macam mana ada tak ada. Yang ada tu tak ada, yang zat itu ada. Faham tak ni perempuan? Tak dengar suara. Apalah. Faham tak faham tanya soalan. Tak faham tanya, tulis kertas, letak situ. Nanti akan ada jejaka hero-hero akan ambil lah. Akan dah bawa ke depan ni. Okey. Baik. Sifatun subutiyatun. Jadi wujud ni sifat subutiyah, sifat yang kita kata sungguh dan reti faham, tapi dia hakikatnya tak ada di luaran. Tidak ada di luaran. Yang ada zat Tuhan lah. La tusafu bil wujudi. Tidak disifatkan ia sifat ini dengan wujud, wala bil adami, dan tidak disifatkan dengan adam. Wujud ni nak kata tak ada pun tak ada, dan nak kata tak ada pun tak boleh kata, nak kata ada pun tak boleh kata. Dia tidak bersifat dengan wujud, dia tidak bersifat dengan adam. Li'annaha, kerana sesungguhnya dia, kerana sifat wujud ni lah, min jumlatil ahwal, daripada himpunan perkara-perkara ahwal, hal. Jadi hal ni yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Jadi wujud ini daripada sifat ahwal. Indal qaili biha, di sisi orang yang berpandangan dengannya, orang yang kata ada hal, maka wujud ini di sisi mereka klasifikasikan, kategorikan di bawah sifat hal. Di bawah sifat hal. Adakah itu mu'tamad? Tak, ini qaul dhaif. Ini qaul dhaif. Pandangan yang kuatnya ialah sifat wujud ini, dia itu amrun, sama ada wujud nafsul mawjud, seperti mana perkataan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ataupun wujud ini amrun i'tibari. Sebab amrun i'tibari memang kedudukannya bawah, sebab tu saya susun gitu. Saya tak hal tengok amrun i'tibari memang tak ada, ia hanya reti. Qaul mu'tamadnya mengatakan bahawa benda-benda selain pada maujud dan ma'dum amrun i'tibari. Maka dalam situasi kita ni, dia itu dikira sebagai amrun i'tibari. Hak pengarang sebut ini, itu pandangan dhaif. Sebab itu dia nisbah kepada indal qaili biha, di sisi orang yang berkata dengannya. Okay. Okay. Kalau di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, wujud ini ainul mawjud. Ada itu diri perkara yang mawjud itu.
Al-mawjud, al-wujud, ainul mawjud. Ada itu diri sesuatu yang ada. Sebab itu Imam Sa'duddin Taftazani, ini pandangan yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Maknanya kalau kita kata pen adalah pen. Pen ini ada. Ada tu apa? Ada tu diri pen lah. Ada itu diri pen. Okay. Jadi Imam Sa'duddin At-Taftazani mengatakan bahawa yang hak ni yang ditarjihkan oleh beliau lah, bahawa wujud ini ialah amrun i'tibari. Dia bukan diri maujud, tetapi dia hanya yang reti apabila ada zat, maka adalah keluar satu sifat yang kita panggil sebagai sifat wujud. Dia itu amrun i'tibari. Ala kulli hal, khilaf ni kalau kita ambil mana-mana ada masalah. Orang nak pegang ahwal pun ada masalah. Orang nak kata wujud ainul mawjud pun tak ada masalah. Orang nak kata wujud itu amrun i'tibari pun tidak ada masalah. Khilaf kecil je. Khilafnya pada awak nak mengkategorikan sifat tu je. Hakikatnya Allah memang ada. Allah bersifat dengan wujud. Cuma sifat wujud tu nak kategori mana. Jadi ini tidak membawa kepada sesat dalam masalah akidah. Faham tengok. Bila kita mengaji kita dapat beza dah. Mana dikira sebagai usul akidah, mana dikira perbahasan ilmu kalam, perbahasan furu', perbahasan yang mana tidak cacat pun akidah kalau khilaf. Nampak? Ini baru sifat pertama. Situ khilaf, situ tidak ada masalah. Khilaf yang mu'tabar. Okey. La tusafu bil wujudi wala bil adami li'annaha min jumlatil ahwali 'inda al-qaili biha. Al-qaili biha tu ialah Imam Haramain dan juga Abu Bakar Al-Baqillani. Wahia, maka wujud itu al-halul wajibu lidzati, dia hal yang wajib bagi zat. Madamatiz zatu, selama ada zat. Madamatiz zatu, selama mana ada zat, maka dia hal itu sentiasa ada dengan zat. Ghaira mu'allalatin, ghaira mu'allalatin bi'illah. Ini jaga molek ni. Ma damati dzat itu ma tu masdariyah zarfiyah, ai muddata dawami dzati, muddata dawami dzat, selama ada zat wujud maka hal itu akan ada dengan dia. Ghaira mu'allalah itu ingat ghaira mu'allalah ini dia bukan khabar kepada madamah. Ghairu mu'allalah itu bukan khabar kepada madamah. Setengah takut kita ingat ke al-halul wajibu lidzati madamati dzatu ghairu mu'allalah. Madamah ni akhawat mana? Akhawat kana kan? Akhawat kana. Jadi madamati dzat itu bukan, ghaira itu bukan khabar kepada madamah, bukan. Jadi ghaira itu, ghaira mu'allalatin itu menjadi hal. Menjadi hal. Hal kepada mana? Hal kepada hiyal halu al-wajibu, hal yang wajib. Hal kepada hal. Al-halu al-wajibu kan, hiya mubtada, al-halul wajibu tu jadi khabar dia. Faham hiya mubtada, al-halul wajibu jadi khabar dia. Jadi di sini ghaira tu hal daripada al-hal, al-hal al-wajibu tu khabar. Jadi takdir macam mana? Wujud ini ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu ada. Hal keadaan hal itu, hal keadaan hal itu tidak diillahkan dengan satu illah. Jadi ghaira ni ialah hal kepada al-hal, al-hal yang jadi khabar tu. Faham tak ni? Okey. Faham Iraq dulu, nanti kita terang balik. Selama mana hal keadaan
selama mana ada zat, hal keadaan hal itu tidak diillahkan dengan satu illah. Dalam kitab lama tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kalau jumpa kitab Jawi, dia kata tidak dikeranakan dengan satu kerana ni merujuk kepada ni lah. Ghaira mu'allalatin bi'illah, tidak diillahkan dengan satu illah, tidak disebabkan dengan satu sebab. Okey, sekarang ni dia nak takrifkan apa itu sifat al-wujud. Dia kata wujud ni hal. Faham dah hal kan? Benda hak ada pun tidak, tak ada pun tidak. Jadi dia ni hal yang wajib ada pada zat. Hal yang ada bersama zat, madamati zat. Selama ada zat, hal itu ada. Selama zat itu ada, sifat wujud ada. Selama ada zat, maka sifat wujud akan adalah bersamanya sebab zat itu ada. Jadi zat itu, hal itu, wujud itu, dia bersama dengan zat, madamati zat. Selama ada zat, maka adalah sifat wujud. Hal takdi, keadaan hal takdi, ghaira mu'allalah bi'illah, tidak diillahkan dengan illah. Apa maksud ni? Ini nak mengeluarkan daripada al-hal al-ma'nawiyah, hal pada perbincangan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu hal. Dia hal yang ada melazimi zat, tapi kerana ada illah. Illah kaunuhu qadiran, illah kudrat. Jadi sabitnya sifat maknawiyah kerana ada sifat ma'ani, maka ma'ani tu illah bagi maknawiyah. Jadi hal pada sifat maknawiyah tu dipanggil hal mu'allalah bi'illah, hal yang diillahkan dengan illah. Mana illah dia? Ma'ani. Okey, sekarang ni wujud di sisi yang mengkategorikan dia sebagai hal. Apa sebab? Adakah sesuatu illah yang menyebabkan wujud tu ada? Tak ada. Wujud tu ada dengan adanya zat. Selama mana ada zat, selama itu ada sifat wujud. Al-halu al-wajibu lidzati madamati zat. Selama mana ada zat, selama itu ada wujud. Sifat wujud pada zat itu sebab ia ada. Dan sifat wujud itu bukan dikeranakan dengan suatu kerana, bukan disebabkan kerana ada sifat sesuatu, tak ada. Sebagaimana kaunuhu qadiran, diillahkan dengan kudrat. Kaunuhu muridan, diillahkan dengan iradat. Kaunuhu aliman, diillahkan dengan ilmu. Itu hal mu'allalah bi'illah. Faham? Okey, jadi perkataan musannif, madamati zat, selama mana ada zat. Ghaira itu hal kepada halul wajibun. Selama mana hal tersebut tidak, ataupun hal tersebut, hal keadaannya tidak diillahkan dengan satu illah, maka bila kita faham gitu, lepas tu qauluhu ghaira, fa ukhrija, maka dikeluarkan bil hali. Ni dia akan syarah takrif. Takrif bagi sifat wujud, al-halul wajibu lidzati madamati dzatu ghaira mu'allalatin bi'illah. Itu takrif sifat wujud. Maka disyarah takrif, fa ukhrija, maka terkeluar bil hali al-ma'ani was-salbiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di situlah. Ada soalan? Faham tak ni? Jelas tak ni? Tadi faham tak? Tak faham tanya. Tak tanya faham. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada kertas belakang ada? Ada soalan? Tak ada. Kalau tidak ada, kita berhenti sekadar itu sajalah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.